Boleh, silakan. Okey, baik. Selamat sejahtera kepada siapa dekat sini? Puan Salina, GKMP Boleh. ada ke? Saya tak pandai nak formal sangat. Okey, saya cuba yang terbaik. Okey, baik. So untuk Puan Hamimah ada kat sini. Okey, selamat pagi. Selamat pagi ke tengah hari? Selamat tengah hari. Saya cuba secepat yang mungkin. Baik, untuk Yus akan explain untuk Microsoft, Jamboard. Cikgu yang kacak jawab, cikgu ni terus incorrect. Rupanya cikgu ni botak so tak kacak. Okey, baik. So untuk Yus cerita pasal Jamboard. Okey. Cikgu Yus akan explain dahulu and then kalau nanti kita boleh test lah. Okey. Baik. So untuk Jamboard ni sesuai ke? Okey, kalau Yus pernah guna, so Jamboard ni sesuai untuk murid yang 20 orang maksimum. Maksud Yus dekat sini, kalau kita nak berkolaborasi dengan murid, kelas kita punya pack adalah 20 orang. Okey, dan dia mesra alam, papan putih yang boleh berkolaborasi, maksudnya budak boleh tulis jawapan di Jamboard itu. Okey, dan guru mudah memantau dan menanda secara real time. So maksudnya dekat sini whiteboard itu macam seolah-olah seperti whiteboard dalam kelas. Okey, cumanya setiap murid kita assign dia satu page whiteboard untuk seorang student. So kalau ada 20 orang murid, so dia ada 20 whiteboard page yang ada di situ. Dan budak boleh tengok jam daripada satu whiteboard kepada whiteboard yang seterusnya. So kalau budak yang memang fokus buat dekat whiteboard dia, dia tak ada masa nak tengok orang sebelah. Tapi kalau budak yang cerdik, dia cepat buat, dia akan tengok orang sebelah dan dia kadang-kadang dia kacau lah. Tapi buat masa sekarang ni, selama use guna, budak tak pernah kacau kerja kawan-kawan. Okay, dia memang fokus dekat whiteboard dia dan dia akan jawab di sana dan sekreatif yang mungkin. Okay, so untuk Jamboard ni macam biasa sebab ini PDPR memang memerlukan internet yang stabil. Okay, ya betul Cikgu Zairin. Okay, lepas tu yang ini mudah kerana dapat pautan Meet. So kita tak perlu nak download, maksudnya daripada interface Meet tu sendiri dah ada daripada laptop maksud use. Daripada laptop, interface untuk aplikasi Jamboard tu memang dah ada di dalam Meet tersebut. Okay, so guru boleh menyediakan bahan Jamboard mengikut kelas dan boleh dipakai berkali-kali. So dia akan simpan dalam kita punya drive. Okay, masa setiap kali kita nak guna, kita just klik sama ada nak new ataupun yang lama. So kita boleh pilih. So cumanya yang ini aplikasi Jamboard ni siapa yang ada smartphone, ada tablet memang kena download apps dia. Okay, dia tak boleh buka sebagai website. Okay, so yang penting dia adalah percuma. Okay, lagi satu Yus nak tambah untuk Microsoft, untuk kita punya email MOE, kita boleh guna ataupun sign in kepada mana-mana Microsoft yang ada. Dia adalah lifetime. So maksudnya kalau kita ada Microsoft Office tu kita sign in dia sebagai MOE dan kita boleh guna tanpa perlu membayar atau mensubscribe. Okay, so itu info sebab kebanyakan cikgu Yus tengok cikgu-cikgu dia still subscribe Microsoft Word punya apps atau Microsoft Office punya apps sedangkan MOE tu dah sediakan free untuk kita. Okay, baik. So Yus ajar macam mana step by step. Okay, step 1, kalau nak cuba tengah Yus ajar ni on the way nak cuba tak ada masalah. Okay, step 1 dekat dalam Meet kita sekarang ni, kalau cikgu perasan dekat bawah sebelah kanan ada tanda cone segitiga. Segitiga, segi empat dan bulat. So bila cikgu klik dekat situ, dia akan keluar interface yang ini. Okay, bila dia keluar interface yang ini, kita ambil whiteboard. Okay, so tekan whiteboard. So dia ada dua pilihan. Satu whiteboard yang start new. Okay, kalau kita group baru, kita start new lah. Kalau kita memang dah ada file sedia ada, kita boleh choose daripada drive. Okay, drive ni memang drive daripada MOE. Tu cikgu Ustazah Fadilah dah cuba dah tu. Okay, so masa pilih ini dia ada dua pilihan. Satu pilihan kita tak nak share dengan siapa-siapa, satu lagi pilihan kita boleh share jadikan mereka sebagai editor. So dekat situ cikgu kena baca baik-baiklah sama ada nak share pada semua orang, maksudnya kepada kelas tersebut ataupun hanya untuk kita sahaja mengajar. Okay, baik. Cikgu Syazihan pun dah cuba. Okay, so bila dah tekan
dia akan keluar interface yang ini. Okay, kalau kita sebagai cikgu, once kita dah share, dia akan keluar interface yang ini. Okay, dekat sini yang cikgu kena berhati-hati. Kalau misalnya macam tadi Cikgu Azizah cakap, Cikgu Fadilah punya tak boleh masuk, maksudnya pada interface yang ini, cikgu tengok bahagian sini, bahagian share. Yang bahagian share ni. Okay, so bahagian share ni kita tekan, kita tukar dia punya setup. Okay, tukar dia punya setup kepada share to editor. Okay, nanti Yus akan cuba tunjuk apa maksudnya. Okay, baik. So dalam interface ni ada banyaklah pilihan. Ini adalah whiteboard kita. Kita boleh share pada, maksudnya kita boleh buka berapa banyak whiteboard. Okay, so kalau nampak dia tulis page 1, page 2, page 3, itu maksud Yus. First page tu untuk siapa? Second page tu untuk siapa? Okay, dan budak-budak dia akan dapat interface yang sama. Okay, dia ada pen, dia ada pemadam, dia ada arrow ni tunjukkan untuk gerakkan supaya dia tak ada tertulis. Okay, lepas tu ada sticky note, lepas tu ada gambar yang boleh share. Contoh kalau kita bagi soalan dekat murid, murid dia tak nak tulis dekat whiteboard, dekat Jamboard, dia tulis dekat kertas dan dia snap dan dia share menggunakan image. Okay, lepas tu bulatan ni pun boleh, maksudnya dia adalah kalau ada segi 4, segi 3, hemisphere, so dia boleh masukkan dari ke sana. Dan kalau budak yang tak nak guna jari, dia nak guna type, then tekan text bawah ni. So dia akan typing. Okay, so itulah sikit-sikit interface. So you nampak ramai yang dah cuba membuat, cumanya kenapa tak boleh tekan. Okay, mungkin itu kot. Okay. So biasanya bila dah berlaku keadaan macam tu, apa yang you buat dia 2 in 1. Okay, you buat 2 in 1, sebelah kiri ni adalah Jamboard, sebelah kanan ni kita punya mic. So biasanya budak akan buat macam tu lah. Okay, kalau dia guna phone, dia kena tukar lah. Maksudnya sekejap dia tekan mic, kejap-kejap dia tekan whiteboard. So untuk dia baca soalan dan jawab di Jamboard. Okay, baik. So seterusnya, inilah salah satu contoh yang Yus pernah buat dengan murid. Murid tampal nama dia. Untuk page pertama, page kedua adalah Trisha. Dia guna kaedah snap. So daripada sini kita boleh terus menanda directly. Okay, boleh? Okay. Tadi sebelum Yus pass kepada Cikgu Azizah, okay, tadi Yus tengok banyak yang dah share link tapi tak boleh nak masuk. Okay, kenapa? Sebab apa boleh jadi macam tu? Okay, sekejap Yus share, Yus punya step by step. Okay, mula-mula, okay, sekarang Yus share screen Okay, kalau cikgu nampak dekat screen Yus, ini adalah screen meet kita tadi. Okay, so step by step apa yang cikgu buat, cikgu tekan sebelah kanan. Wih, banyaknya tiba-tiba ada benda ni. Okay, then tekan whiteboard. Okay, then start the new. Okay, masa start new ni cikgu perasan tak? Dia ada keluar satu interface dia kata dekat sini. Okay, so sepatutnya cikgu pilih turn link sharing on. Okay, kalau cikgu tak dapat interface yang ini, jom use terlalu laju kot. Sampai sini okay ke? Ada yang tak boleh? Okay. Okay, so maksudnya semua dah boleh on ke linknya? Boleh. Oh, so saya tak payah explain lagi lah. Boleh je nak terangkan. Okay. Ada yang tak boleh masuk kan? Yus rasa Yus pilih link yang ada kat sini lah. Tengok test. Okay, paling awal Cikgu Puan Salina. Sebab Puan Salina on ni. Okay, Puan Salina punya tak boleh sebab apa? Sebab tak share, tak bagi saya akses. Cikgu Zihan pula. Cikgu Zihan pun tak boleh. Oh, okay. So maksudnya saya kena tunjuk lagi sekali lah. Okay, whiteboard. Dekat sini. Okay, interface yang ini Puan Amimah dengan Puan Salina dengan Puan siapa ya? Tak dapat Yus. Okay, yang ini ada tak? Tak ada. Okay, Cikgu Zahan tak ada yang ini. Okay, tak apa. Okay, sekarang ni tengok Yus buka. Mana banyaknya? Mana? Kejap.
Banyak ni. Okey. Okey, baik. Dekat paparan Yus ni, kalau perasan dekat paparan kawan-kawan dekat atas ni, nampak tak perkataan share? Tu ada. Okey, tekan. Kalau misalnya masalah tu berlaku lagi Okey, dan cikgu pilih kat sini, share with Minister of Education Malaysia. Tekan. Okey, dekat bahagian ni yang you cakap, viewer ni tukar dia kepada editor. Okey, so sekarang link yang sama itu dah boleh digunakan. Okey, cikgu cuba. Okey, then kita masuk dekat grup-grup orang lain. Kita tengok siapa yang paling ni. Siapa tadi tak boleh tadi? Sekejap. Cikgu Hana ni saya cuba. Saya tak tahu saya dah masuk ke tak. Okey. Tu dah ada orang stick tu. Then okey lah. Cikgu Hana ni punya okey lah. Tak lepas lah Yus. Nak tahu nak pilih yang mana dah ni. Okey, baik-baik Saya macam yang- Puan Salina Boleh tak? Sampai Boleh tak Puan Salina first start ni whiteboard je. boleh tak Puan Salina share screen Puan Salina supaya saya Yus boleh ajar step by step. Nak share pun tak kerti ni. Dekat arrow. Macam kita Google Meet. Sekejap saya dah buka. Puan Salina macam kita Google Meet dengan student, Puan Salina share screen. Sekejap. Bila dah tekan start new whiteboard ni, dah adalah tekan dekat atas ni perkataan share warna biru ni. Puan Salina boleh share screen kat Yus tak? Yus tak nampak. Sekejap. Okey, cuba tekan start new. Clear. Betul. Okey. Sekejap. Okey. Dekat whiteboard tu, dekat sebelah atas. Kejap tunggu dia masuk. Okey. Sebelah nama Puan Salina, perkataan share. Share ni macam tak hidup. Hidup dah. Okey, Tekan tekan. Okey. Okey. Lepas tu pilih bawah sekali. Bukan bawah sekali. Get link ni. Bawah sekali. Bukan get link ke kiri. Share with minister. Ni tekan yang ni. Ya. Tekan. Okey, lepas tu viewer tu tukar jadi editor. Sebelah kanan atas Mana? perkataan dan. Tekan viewer. editor. Then baru done. Okey. Okay, so sekarang Puan Salina punya link, diorang dah boleh masuk lah. Cuba semua seorang cuba masuk. Sekejap tu dah ada masuk, Cikgu Azizah dah masuk. Lepas tu kalau Puan Salina perasan sebelah kanan sekali. Kanan sekali. Kanan sekali. Mana? Kanan sekali. Keluar daripada kotak. Keluar kotak. Okey. Pergi kanan sekali. Pangkah dekat atas sebelah kanan tu, whiteboard.
Pangkal. Ni. Nanti nampak chat box dekat situ. So yang tadi tu pergi mana? Puan Salina pergi dekat dekat age tadi, dekat age. Dekat bawah je, dekat bawah Dekat- tu. Ni dekat activities ni. Bukan. Dekat age bawah. Aduh. Age punya tu sebab whiteboard Puan Salina dah tak nampak kan. Jadi Puan Salina pergi dekat age bawah, Microsoft Edge. Puan Salina Mana punya yang warna biru yang Puan Salina selalu tekan tu, warna biru. Okey, ambil whiteboard tekan. sebelah kanan. Pilih Yang ni satu ke? whiteboard Puan Salina. Mana satu? Itu kot. Itu tekan. Ada Ya ke yang ni? masuk kan? Ada yang type kat Puan Salina kan? Betul lah sebenarnya tu. Tak ada. Yang ni. Okey, yang ni. Ada lah. Okey. Dah berjaya dah lah. Jadi budak-budak boleh type kat keluar. situ dan Puan Salina boleh tanda sikit. Okey, lepas tu stop sharing lah ni. Stop sharing. Sekejap. Sebelah tangan. Stop sharing. Aduh. Ashwani. Yang lain okey? Saya cuba test Cikgu Ashwani. Cikgu Ashwani pun step by step dia pun macam tu juga Cikgu Ashu. Kena okey. share dahulu. Okey, boleh. Saya cuba. Okay. Cikgu Chow kejap Cikgu Chow punya okey. Okay, so biasanya apa yang Yus buat dekat whiteboard tu Yus akan assign budak lah. Satu page adalah satu. Contoh macam saya dekat Cikgu Chow punya interface sekarang ni. Okay, so sekarang saya dekat Cikgu Chow punya interface. So kita assign lah. Okay, page satu adalah siapa. Page 2 kita bagi dekat siapa. Page 2 contohlah letak Cikgu Aidai kat sini. Aidai, okay. So you kena cari mana you punya page. So dekat atas tu kita boleh nampak whiteboard atas ni. Okay, whiteboard atas ni kita tambah untuk berapa bilangan kelas kita. So biasanya budak dia akan masuk, dia akan cari kalau kita dah letak siap-siap lah. Budak akan assign lah, dia carilah whiteboard dia mana satu. Depends pada kita punya stiker. Okay, boleh cikgu? So dia sepatutnya dia tak akan berebut lah. Banyaknya budak kelas macam 5B, dia dah biasa, dia akan tahu dia punya whiteboard nombor 1. Contoh nama dia Syahir punya whiteboard nombor 1. So dia memang akan pergi whiteboard nombor 1 dia untuk jawab. Okay, dan seterusnya. Boleh cikgu? Cikgu Ashu belum berjaya lagi. Okay, Cikgu Anani, dia ada soalan. Ya, saya nak tanya. Setelah kita bagi budak buat and then dia tekan frame tu banyak. Macam mana nak delete Oh, okay. Cikgu tengok dekat saya punya screen. Yang ini Cikgu Chow punya saya ambil. Okay, kan sini cikgu nampak tak? Atas ni ada whiteboard kecil. Use tekan expand frame bar. Okay, tekan. Okay. Contohlah saya nak buang screen nombor 3. So saya tekan 3 titik dekat atas dan tekan delete. So dia akan hilang lah. Boleh? Okay. Ya. Cikgu Zarina nak tanya. Sorry guys, saya tekan. Okay, ada lagi nak tanya sebelum saya pass pada Cikgu Aziza. Cikgu Ashnu masih cuba lagi. Cikgu Ashu punya dah boleh masuk dah?
So yang lain-lain boleh cubalah tengok masuk kawan-kawan yang lain untuk support boleh masuk tak. So sebenarnya macam kalau kita boleh kawal lah whiteboard tu. Okay. So ada soalan lagi nak tanya? Okay, kalau tak ada soalan angkat tangan. So kalau ikutkan Jamboard ni agak mesra sikit lah. Cuma bahagian bahagian sharing tadilah. Kalau ada problem kita buat macam tu je. Okay? Okay, so saya boleh pass kepada Cikgu Azizah. Sekejap Okey, terima kasih Cikgu Yus. Okey, saya akan sambung tentang whiteboard.v. Okey. So rasanya ada yang dah pernah guna tak whiteboard.v ni? Siapa yang pernah guna? Angkat tangan. Nik, tak payahlah angkat tangan Nik. Belum lagi. Kelas-kelas N5M tak pernah pakai. Kalau dia belum nanti banyak buat aktiviti untuk dia. Okay. Okay, so untuk whiteboard.v ni dia beza dengan Jamboard. Yang pertama dari segi kapasiti lah. Kita tahu tadi untuk Jamboard kapasitinya hanya ada 20 slide sahaja. Tapi untuk whiteboard.v ni dia boleh banyak, tak ada masalah. Okay, kemudian untuk whiteboard.v ni kita tak perlu nak muat turun aplikasi. Maksud dia kalau walaupun pelajar itu menggunakan telefon, still boleh gunakan whiteboard.v tanpa kita download apa-apa aplikasi lah. Macam Jamboard, kalau student guna handphone dia kena download dulu aplikasi tu. Tapi untuk whiteboard.v ni student tak perlulah. Okay, kemudian yang ketiga, untuk whiteboard.v ni student dia ada whiteboard dia sendiri. So dia tak akan kacau whiteboard orang lain. So untuk dia meniru tu tak adalah. So dia akan buat untuk whiteboard dia sendiri sajalah. Dan masalah untuk whiteboard.v ni adalah dari segi line lah. Masalah line. Sebab dia perlu line yang agak stabil lah. Sebab bila line dia tak stabil akan berlakunya lagging dari segi kita nak hantar soalan dan juga kita nak terima jawapan untuk belajar. Kat situlah akan ada masalah sedikit lah. Kemudian untuk whiteboard.v ni sebab mungkin dah terlalu ramai user yang sudah gunakan. Sebab dulu ada banyak ada banyak term-term yang menarik yang kita boleh guna secara free. Tapi term-term tu dah mula berbayar. Kalau nak guna berbayar. Tapi untuk free trial masih boleh lah. Mungkin dia tak bagi banyak lah. Tapi kalau cikgu memang seorang pengguna whiteboard.v secara tegar, memang selalu guna. So bolehlah kalau cikgu nak subscribe dengan harga RM21.5 sen. Okay. So macam mana kita nak mula buat whiteboard.v. Okay, yang pertama, tak kisahlah cikgu guna Edge ke, guna Chrome. Yang pertama cikgu type saja whiteboard.v. So bila cikgu type, cikgu akan nampak yang ini. Whiteboard.v ini. So cikgu klik saja. Okay, cikgu klik. So cikgu akan dapat paparan ini. So dapat paparan ini, apa yang cikgu perlu buat? Cikgu pergi dekat new class ni. Cikgu klik dekat new class ni. Okay, bila cikgu klik dekat new class ni, dia akan pergi kepada paparan ini pula. Okey, kemudian cikgu typekan nama cikgu. Ataupun nak type nama kelas pun tak ada masalah. Contoh kita type nama cikgu Karuna. Okay, untuk email ni, cikgu tak isi pun tak ada masalah. Kita masih lagi boleh create class. Okay, untuk di bawah ni, di dalam satu page tadi page yang ke atas, dekat bawah ni ada satu bahagian untuk terpulang kepada cikgu sama ada cikgu nak minta pelajar itu tunggu di lobi atau tidak. Kalau cikgu nak
pelajar itu tunggu di lobi, so cikgu klik di sini. Kalau tak nak, semaksudnya student itu akan auto masuk ke kita punya whiteboard. So yang sini kotak ini, cikgu tak perlu nak klik. Okay. Settle, tekan create class. Okay. So akan paparan ini akan muncul lah nanti selepas paparan yang tadi. So cikgu tekan saja copy URL ni. Kemudian cikgu pastekan kepada ruangan chatting. Paste kepada ruangan chatting. So nanti student dia klik je terus link ni, so dia akan masuk kepada whiteboard yang telah disediakan. Okay, ini adalah contoh paparan untuk whiteboard cikgu. So dekat atas ni akan ada banyak ikon yang kita boleh gunakan. Sama ada kita nak menulis guna pensel boleh, ataupun kita nak guna teks dia sendiri pun boleh, atau kita nak masukkan gambar boleh, atau kita nak masukkan dalam bentuk PDF pun boleh, tak ada masalah. Okay, so lepas kita dah siap buat soalan kat sini, so kita akan tekan button ni. So nanti pelajar akan dapat soalan kita. Okay, so bila dah siap, pelajar dah buat, okay, macam mana kita nak save? So kita pergi kepada tayar ni. Okay, pergi kepada save all whiteboard as PDF. So semua hasil kerja pelajar akan disimpan. Dekat mana? Cikgu patah balik kepada My Document, pergi dekat bahagian download. So nanti ada satu PDF whiteboard.v. So kat situ cikgu boleh dapat balik lah hasil kerja pelajar. Okay, hasil kerja pelajar contoh dia macam ni. Okay, ni contoh. Contoh hasil kerja pelajar lah. Okay, so boleh kita cuba. Okay, ada siapa yang nak cuba jadi cikgu tak dekat sini? Dijah jadi cikgu, kami add masuk. Alright, tak apa je. Okay. Bagi So, link ini, je. Okay, ini link. Link untuk whiteboard.v. So kalau cikgu buat link. So nanti cikgu paste saja dekat ruangan chatting ni. So nanti student dia akan klik saja. You just link tak aktif. Tak aktif? Yang tadi ikutnya. Tadi yang tak aktif. Ada Dia dah juga. tutup ke? Sebab dia just tutup. Pangkah kau tadi. Bagi link baru. Ada je ni, ada Aidai, Alhana, Ashu. Kenapa tak boleh masuk? Dah Baru boleh dah ni, dah boleh dah. Dia mungkin boleh share screen kot, nampak diorang punya ni. So ini yang akan berlaku kalau cikgu buat whiteboard. So di bawah ni adalah paparan untuk student. Okay, ini adalah untuk cikgu. So dia akan jadi macam ni, cikgu dekat atas, murid dekat bawah. So kita boleh nampak lah semua murid kita. Okay, kalau nak kongsi soalan, contoh saya ambil image. Okay, contoh. Coba soalan lain ke? Okay, contoh soalan.
Contoh lah. So saya tekan button ni. So dapat tak dekat whiteboard cikgu? Dapat. Dapat tak soalan? Saya akan jadi macam ni lah. So cikgu bolehlah cuba menjawab. Okay, kalau cikgu nak tanda, selalunya saya akan tambah slide. Saya pergi pada slide sini. Okey, contohnya saya ambil Hana Sakura. Okey, saya klik pada Hana Sakura. Okey, saya tekan action. Saya tekan copy. So akan ada pada whiteboard ini. So saya akan tanda lah. Contoh, saya tanda. Okay. Kepada pen. Okay, saya tanda contohnya sebut. Okay, kemudian nak save. Tekan pada layar ni. Save. All whiteboard. Okay, termasuk whiteboard dulu. Okay, save as PDF. Ini lambat sedikit. Okey kah? Ada cikgu nak bertanya? So, bila open, dia akan dapat macam ni. Okey, sini kalau kita simpan. Okay. So, ada hasil kerja, belajarlah. Ada pertanyaan daripada cikgu-cikgu? Lepas kita save je, budak akan dapat lihat lah paparan penandaan kita lah. Lepas kita save, lepas kita maksudnya kalau kita nak pastikan budak dia tahu sama ada jawapan dia betul atau tidak. Ya, maksudnya budak akan tahu macam mana masa dalam kelas terus lah. Masa dalam kelas terus lah. Kat sini dia akan auto nampak lah. Kita menanda kertas dia. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada soalan? Okey kah? Okey. Ke ada yang nak cuba? Kak Zah? Ya. Tanya kalau kita share macam ni, budak nak kena guna tools pen tu, dia macam mana Maksudnya dia kena guna font yang ada pen ke atau macam mana? Kalau dia tak ada pen, dia boleh tekan yang A tu. Kan dekat student tu ada perkataan A kan? Ada A besar kan? Maksudnya dia editing je lah, boleh edit je lah. Editing boleh dengan ambil gambar. Maksud dia insert image tu. So maksudnya kalau
kalau kita nak mengajar macam guna pen tu, kita nak conteng macam dekat whiteboard lah. Maksudnya yang kita kena guna font yang ada pen lah. Tak juga. Kalau kita tak ada phone yang guna ada pen. Kalau kita telefon kita tak ada pen, tak ada masalah. Kita boleh tekan yang A ni, kita boleh juga. Maksudnya typing je lah kan? Typing lah. Oh, maksudnya kita tak boleh conteng macam gambar rajah tu kita conteng. Guna jari lah. Guna jari je lah. Okey. Guna jari. Conteng guna jari lah. Biasa guna jari gitu je lah. Ada tak kalau phone ni, ada tak apa pen ke yang boleh beli dekat Shopee ke apa ke? Ada tak Kak Zah tahu? Stylus pen. Stylus pen boleh guna mana-mana telefon lah. Okay. Macam ni. Ni. Mana? Ni satu contoh lah ni, pen ni. Okey, maksudnya yang tu memang boleh guna mana-mana phone lah, apa-apa phone boleh? Guna untuk telefon boleh ni. Sebab akak pun yang guna Oppo je, so tak ada pen. So akak guna yang ni je lah. Okey. Terima kasih Kak Zah. Okay. Okey kah? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya pass kepada Cikgu Nik. Okey, boleh. Terima kasih Cikgu Azizah. Okey, turn saya pula. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey, saya punya bahagian adalah Microsoft Whiteboard. Mungkin ada di antara cikgu-cikgu dah guna Microsoft Whiteboard. Macam grup sebelah tadi, cuma sebelum ni dia orang tak reti nak share yang macam mana. Okey. Kenapa penggunaan Microsoft Whiteboard ni antara pilihan saya dalam PDPR? Satu, dia mudah dan ergonomik. Bagi mereka yang tidak berapa mahir penggunaan teknologi, Microsoft Whiteboard ni pilihan terbaik lah. Sebab dia berfungsi seperti whiteboard di dalam kelas kita. Okey, juga boleh dikongsi dengan pelajar. Boleh kita buat nota awal-awal, simpan situ. Okey, boleh dibuat secara kolaborasi beramai ataupun individu. Okey. Jumlah kolaborasi pelajar boleh masuk untuk satu whiteboard ni, kalau ikut daripada data yang dia bagi, 365 orang lah. Cuma penggunaan ni perlu di-install terlebih dahulu. Tak perlu bayar tapi kena install. Dalam laptop kena install. Type je dekat Google tu, okey. Bergerak. Type je dekat Google Microsoft Whiteboard. Di situ kita tekan, nanti dia akan keluarlah apa yang kita nak install. Kalau di phone ada dua, sama ada install ataupun tak perlu install. Kalau phone tu bermasalah nak masuk, dia kena install dulu. Dan perlu daftar email MOE. Sebab Microsoft ni, bila kita nak berkolaborasi dengan pelajar, dia hanya membenarkan email organisasi. Okey, email yang sama. Contoh kalau kita email yang sama adalah MOE. Jadi hanya mereka yang pakai email MOE sahaja boleh masuk. Dengan kita share link ataupun kita invite, boleh. Okey, ni kalau dah masa nak install dia akan keluar macam ni lah. Sini dia launch ni sebab saya dah install. Kalau tak dia akan tulis install lah. Tekan je situ. Nanti dia akan tolong installkan. Sangat mudah. Kalau dalam phone cari dalam Play Store cari situ Microsoft Whiteboard. Dan bila kita dah install dia akan keluar macam ni lah. Paparan berapa banyak, kalau ada 10, 20 whiteboard tu dah keluar semua. Dan kita tak perlu save apa-apa, kita keluar je dia kekal situ selagi kita tak delete. Okey, lagi. Ini antara yang kita boleh masuk, macam-macam lagi. Okey, sekarang saya share saya punya screen. Apa beza dengan whiteboard.fi? Ergonomik tu apa cikgu ni? Ergonomik ni ia mudah. Ia sesuai dengan apa ni orang panggil, kalau dalam pengeluaran ergonomik ni sesuatu yang sesuai dengan kita. Kalau whiteboard.fi ni beza dia, whiteboard.fi kita boleh buat latihan pada pelajar tak boleh meniru.
pelajar tak boleh tengok kawan dia. Pelajar boleh tengok whiteboard dia je. Dan kita boleh tengok pelajar tu buat kerja ke dia buat apa. Dan kita boleh padam whiteboard dia orang tu. Kita yang control whiteboard dia orang tu. Okay. Jadi kalau whiteboard yang saya nak share ni, kita semua menconteng pada whiteboard yang sama. Seperti di dalam kelas lah. Kita duduk depan tu, pelajar datang isi dekat depan tu. Itu. Jadi saya biasa menggunakan bersama-sama. Bila saya mengajar, saya guna whiteboard Microsoft. Bila saya nak buat aktiviti, saya akan masuk whiteboard.fi. Saya dah siapkan link awal-awal. Saya pindah masuk je soalan dalam tu untuk bagi pada pelajar. Okay, ini contoh. Bila kita dah install, dia akan keluar macam ni. Okay, so macam saya ni dah banyak lah whiteboard saya. Okay. Okay, so situ kita create a new whiteboard. Ambil je yang ni. Okay, sebelum tu tengok. Bila saya dah share, yang ni dia tak ada kan gambar orang ni. Gambar ni maksudnya saya dah share dengan orang lain. Kalau saya tak nak orang tu ada, saya akan pergi buat partisipan ni, saya akan buang lah. Ni nama penuh tadi, saya akan remove lah. Dah tak nak dah dia dalam whiteboard tu. Juga kita boleh control dia sama ada dia can edit ataupun baca sahaja. Okay. Kalau macam ni, maksudnya kita belum share apa-apa lagi. Okay, so saya masuk. Okay, background ni macam biasa, mana-mana pun kita boleh share. Okay, kaedah nak share ni. Bila tengok paparan skrin saya ni dekat atas sebelah kanan ni ada tanda tambah dan ada nama. Ni ringkasan nama kita. Kita tekan nama tu, siapa-siapa dah install tekan nama ni, kita kena sign out dulu kalau ada email. Sebab dia biasa ikut email laptop. Kadang-kadang dia tak ambil email MOE, dia ambil email Google. So kita kena keluar dulu. Bila keluar macam ni kan. Bila keluar macam ni, kita kena ambil work and school account ni. Pilih yang ni. Pilih yang ni, nanti continue, kita tulis. Masukkan email MOE. Kena masukkan email MOE. Create one ni masuk email MOE. Okay. Kalau macam saya sign in je, saya akan guna email ni. G lah. MOE ni. Barulah kita boleh invite student kita yang menggunakan email yang sama. Kalau email personal dia masalah sikit. Ni dah dapat masuk. Okay, lepas tu nak invite, atas ni kanan juga, tekan yang gambar orang tu, lepas tu tambah tu. Tekan situ. Tekan situ. So kita boleh type nama sebenar pelajar kita. Contoh saya nak, sini ada siapa sekejap tengok. Saya invite dia. Ada siapa? Sekejap. Karuna. Okay, Karuna Niti. Okay. Kita masuk Karuna. Tulis nama Karuna. Karuna. Dia akan keluar banyak siapa yang ada apa ni email. Ni dia akan keluar. Karuna Niti. Keluarlah nama Cikgu Karuna. So kita tekan invite. Ini kalau kita nak jumlah yang pelajar yang tak ramai sangat. Kita nak buat personal. So maksudnya kalau whiteboard saya ni, yang saya pilih kat Cikgu Karuna ni, hanya saya dengan Cikgu Karuna je akan berbincang dalam ni. Contoh nak tunjuk akaun, nak buat karangan ke matematik ke, kami berdua je. Okey. Tapi kalau kita nak share ramai, kita tekan sini. Tekan tambah ni. Tekan yang ada titik 3 tu. Create sharing link. On dia. Okey, dapat ni kita copy. Copy, kita pergi dekat group kita. Pergi kat message, kita paste. Tu. Jadi siapa-siapa yang dah buat macam saya tunjuk tadi, dah tukar email apa semua, kalau cikgu tekan je ni, link ni yang saya bagi dekat ruangan message ni, dia akan dapat masuk whiteboard saya dan berkolaborasi dengan saya. Menjawab soalan dia kat situ, nak conteng-conteng whiteboard semua boleh. Jadi kalau cikgu nak cubalah. Okey, dia ada pasaan. Saya nak tunjuk dulu sampai habis.
Tu soalan siapa tu Soalan untuk saya ke untuk siapa? Siap kali share boleh share satu slide saja. Kalau untuk whiteboard Microsoft, ya satu whiteboard je. Yang kita share dengan dia. Dia tak boleh pergi whiteboard yang lain. Kalau nak kita masuk, kita invite dia untuk semua whiteboard tu. Ataupun kita share link banyak-banyak. Okey. Jadi apa kelebihan ni? Satu, saya suka gunakan untuk marking. Contoh kan, saya sini dia mesra lah sebab dia Microsoft, dia boleh masuk PowerPoint, boleh masuk Word, boleh masuk PDF. Okey, contoh kalau PDF. Saya pilih apa-apa soalan daripada PDF, dia akan keluar sini, dia akan tanya kita nak page mana. Okey, atau dah ada yang masuk. Okey, atau kita select yang mana kita nak. Contoh ambil 2 je ataupun 3. Okey, kita masuk, dia akan masuk. Boleh besar, boleh kecil tau. Jadi kalau kita dah rasa ni berserabut, kalau kita nak marking kan, macam saya ada 3-40 dokumen pelajar hantar, so saya akan susun macam ni. Okey, kita susun dia untuk kita marking senang. Okey, jadi bila kita dah marking, contohlah kita nak marking tanda marking dah siap, nak conteng ke apa. Okey, kita boleh pindah dia pergi ke tepi. Letak tepi ni. Kita buat yang baru pula. Okey, ni dah siap, kita pindahkan dia pergi ke tepi. Okey, dan sehinggalah seterusnya. So dia kita boleh letak macam buku. Satu lagi, kalau kita takut tulisan ni beralih arah yang kita duk tulis ni kan. Kadang-kadang tulisan ni dia boleh ni sebab gambar. Contoh macam ni saya tulis. Saya nak tunjuk dekat pelajar. Lokasi alamat Kajang. Dah ramai dah masuk tu. Kajang. Okey. So tulisan saya ni buruk. Okey, saya rasa saya nak ubah jadi cantik. Saya tukar alat magic ni. Dia tukar perkataan tu. Tetapi sebab tulisan tu buruk sangat, maka dia jadi lagi dia tak boleh translate dengan elok. Kita tulis cuba cantik sikit. Tak boleh guna pen ni, payah nak jadi cantik. Tu dia betulkan tulisan kita jadi elok sikit. Tu kelebihan dia. Dan kalau kita nak alih, okey, nak alih benda ni kadang-kadang dia boleh bergerak ni. Kita masih lagi boleh gerakkan dia. Kita nak lock kan. Bila kita nak lock, pergi dekat bawah yang ada banyak gambar pen ni, ada gambar lasso. Pergi lasso ni, kelilingkan dia. Okey. Contoh kalau kita nak save ni, yang ni, pergi page lain. So kita gerakkan, dia dah sekali. Dia takkan terasing. Contohlah. Ni satu kelebihan dia untuk marking lah. Saya guna untuk marking. Satu lagi saya guna untuk buat soalan ataupun bila saya nak buat table lah. Contoh yang kita buka ni. Nampak tepi ni active pen, into shape, into table apa semua ni cikgu on je semua. Jangan off. Cikgu on semua ni. Okay, so cikgu nak buat, kalau nak buat bulatan, kalau nak contoh bulatan tu nak cantik. Okay, lukis elok-elok ni lukis tak elok. Dia akan, tak jadi lagi saya punya. Kadang-kadang jadi ke tak jadilah, tu jadi cantik elok-elok. Dia jadi bulat. Okay. Dia akan betulkan tulisan kita tu supaya jadi bulat. Yang ni kita nak padam tak boleh. Dia kena delete. Dia tak boleh padam. Tapi kita boleh gerakkan dia. Boleh gerakkan duduk sekali macam tubuh. Okey. Lepas tu kalau kita nak buat jadual kan. Kita buat satu bentuk 4 segi. Buat 4 segi. Elok-elok. Cuba. Okey, dia jadi 4 segi. Lepas tu kita buat garisan dalam ni macam ni. Buat macam ni, dia jadi jadual. Okey, jadual ni kita boleh tambah berapa banyak. Ke bawah pun boleh. Okey, kalau rasa terlebih kita boleh kurangkan balik. Okey, kalau nak tambah, tambahlah. Lepas tu kita boleh tulis dalam jadual ni.
Contoh kalau nak tulis tangan, okey, tulis nama Cikgu Karuna. Karuna, tulisan kita besar. Dia akan jadi berubah saiz dia. Nama panjang Karuna Niti. So dia akan bertambah sendiri. Umur 50. Okey. Isteri. Seorang. Okey. Contoh. Itu penggunaan table. Maksudnya kita kalau sebelum mengajar, kalau kita nak susun semua nota-nota kita dalam ni terlebih dahulu, sangat sesuai lah. Sebab pelajar boleh berkolaborasi. Ni kita boleh tengok pelajar kita ni ramai dah masuk. Contoh nak buang, kita buang lah, delete je. Contoh nama use ni, remove. Okey. Itu lagi satu apa kelebihan dia. Okey, kalau kita nak gambar, kita tekan bin image, kita type je apa gambar yang kita nak. Contoh kita nak gambar kucing. Okey, dia akan keluar gambar kucing. Kita tekan je, dia masuklah situ kucing. Sini kucing. So kita nak gerakkan ni, kalau nak susun elok-elok gambar guna anak panah. Okey. Atau kita nak masukkan apa lagi? Nak masuk muka sendiri pun boleh rasa-rasa. Mana kamera tak keluar? So ambil lah gambar muka sendiri situ. Oh, sebab dia bertembung dengan mic ni tak boleh. Okey. Lepas tu nak masukkan note pun boleh. Note ni, okay, kalau kita ni mengajar bahasa Inggeris, nak ataupun nak ajar anak-anak lah contoh. Okay, kita type lah. Kita contoh bahasa Inggeris tak berapa power macam saya ni. Nak ajar dia sebut apa flower. Ajar flower macam mana? Read a book. Okay. Okay, contoh kan. So kita boleh tekan ni. Tekan 3 titik dekat immersive reader. Okay. Dia keluar tu kan. Kita boleh set sini. Bahasa apa kita nak. Okay. Nak English ke apa benda, lepas tu boleh pasang lah dia baca. Read a book, dengar lah tu. Ataupun kita nak test dia bahasa Korea, bahasa Jepun. Jepun. Sebab ada Cikgu Nani kita try Jepun. Bahasa Tamil tak boleh bro? Nanti saya cuba. So dia tukar perkataan itu jadi bahasa Jepun. Betul ke Cikgu Nani tu? Ya, betul. Dia tak tipu Ya, tak tipu. Sebab kalau dia tipu pun saya tak tahu. Okay. So kita boleh tekan original, maksud dia tu. Dalam Jepun dia akan keluar macam tu. Dia banyak lah bantuan dia boleh bagi dekat kita. Kalau India kita cuba je. Tamil. Hindi Cikgu Karuna. Tamil. Tu. Anda mana Glenn? Tamil itu Hindi. Itu Hindi. Tamil. Ada kata Tamil sini. Tamil. T. Ni ada. Tak keluar. Tu. Tapi dia baca tak bunyi Tamil ke? Betul. Tu boleh lah belajar. Betul bro. Tapi tak dengar suara. Tak dengar? Tak dengar. Nanti cikgu buat sendiri. Dengar untuk saya je. Saya dengar lah kot. Orang lain tak dengar. Dia akan keluar bahasa Tamil. Dia cakap bahasa Tamil situ. Okay. Itu antara dia. Apa lagi saya nak tunjuk. So, okay. Itu je Kalau lepas kita buat ni, kita nak save, pergi dekat export ni. Export ni, contoh saya buat pada soalan sini, saya akan save dalam image. Sebab dia boleh save dalam image je. So, save image. Kalau nak pergi whiteboard.v, tak boleh hide quality image. Dia tak boleh buka. Cikgu kena pergi image biasa je. Save. Lepas tu letaklah nama apa, Karuna contoh. Okay, save. So nanti bila kita buka file ni, saya cuba buka, saya tunjuk dia keluar macam mana.
Inilah bentuk keluar. So kita boleh simpan nota kita untuk aktiviti di grup lain pula kalau kita nak buka lah. Okey. Okey, itu banyak lagi cikgu cuba explore lah. Okey nanti, tapi kalau untuk marking memang sangat sesuai, untuk kolaborasi pun sangat sesuai. Okey. Cikgu yang masuk dalam ni sebenarnya boleh nak conteng apa-apa sini ni. Tak ada masalah. Okey, masa pun dah pukul 1 lah. Okey, saya sampai situ dulu lah. Cikgu ni. Cikgu Nani ada masalah. Cikgu mana? Cikgu Nani, dia tak boleh nak download. Mungkin dia boleh, mungkin boleh tolong Cikgu Nani. Cikgu Nani tak? Bukan, dia tak boleh download. Tak boleh nak tukarkan pada email MOE. Ni macam ni, awak kena buka Microsoft Whiteboard awak dulu. Jangan terus tekan link saja, awak buka Microsoft awak dulu. Okay, sebab dia ni built-in dekat laptop. Apa dia? Built-in laptop. Built-in laptop tak apa, awak cuba dulu. Pergi dekat nama awak tu, ada tak nama? Dekat atas tu. Okay, ada. Tekan. Sign out dulu. Email apa dia bagi tu? Dia auto detect email laptop. Okay, sign out dulu. Dah sign out? Dah. Okay, masuk balik, sign in balik. Tapi dia macam stay je sini. Stay awak tutup buka balik. Kadang-kadang sebab ni line internet apa semua kot. Sekejap. Kalau dah built in mungkin awak kena install lain lah kalau tak boleh juga. Check. Sama. Dia tak keluar? Tak. Dia still tak boleh keluar laptop punya. Tak boleh sign out, so mungkin cuba awak install. Install apps baru. Install baru? Supaya dia boleh kolaborasi dengan orang lain. Kalau tak, rugi lah. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay. Selesai soalan. Okay, cukup. Saya berhenti sampai situ. Terima kasih. Terima kasih Prof Nick. Okay. Okay, habislah kan? Dah boleh keluar dah. Betul Yus? Ya, dah boleh dah. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okay, kita boleh masuk.